Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam siri perkongsian tips dan trik Google Meet. Baik, kali ini kita masuk ke tips yang kelima. Tips yang kelima, apa dia ni? Setting Jamboard. Saya yakin dan percaya semua rakan-rakan guru dah tahu dah penggunaan Jamboard ni. Saya tak nak cerita bab Jamboard sebab saya nak cerita cara setting je. Setting macam mana kita nak share kita punya whiteboard ni bersama dengan kita punya murid-murid kita ataupun pelajar kita lah. Dan kita nak murid dan pelajar kita ni dia bersama-sama kita buat exercise ataupun latihan yang kita berikan semasa di dalam online ataupun secara offline. Okey, jom kita buat bersama. Baik, jom. Ni kita punya Google Meet. Macam mana kita cari Jamboard ni? Biasanya dalam activities ni kan nama dia yang baru ni whiteboarding. Whiteboarding ni adalah kita punya whiteboard di dalam Google Meet ataupun dalam kita punya Google tu kan, Google Chrome, nama ni Jamboard. Dalam kita punya button waffle .9 tu, dalam tu ada Jamboard. Kita cari Jamboard. Okey, kita dalam Google Meet ni macam biasa kalau kita nak guna whiteboard, kita tekan je whiteboarding ni, tekan whiteboarding, kemudian kita tekan start a new whiteboard, ataupun sekiranya bahan yang di dalam kita punya Jamboard kita dah sediakan awal, jadi kita boleh search melalui kita punya drive lah. Mana kita dah standby dah bahan. Biasanya bila kita nak mula kelas, kita dah ada bahan kan, jadi tak ada masalah lah. Jadi kita ambil je bahan tu semasa kita buat kelas online ni kan. Baik, sekarang saya nak tunjuk contoh. Kita nak buat start a new whiteboard. Kita start, nampak? Apabila kita start a new whiteboard, secara automatiknya link akan berada di ruangan chat. Betul tak? Tak percaya kita tengok. Nampak? Automatiknya memang dia akan ada kat situ. Nampak? Dia akan keluar. Jadi pelajar ataupun murid kita, dia akan klik link tersebut dan dia akan tengok dulu. Dia akan tengok cara kita mengajar dulu dan sebagainya. Kan, kita pergi kepada kita punya tadi, kita punya Jamboard. Ni. Baik. Ini Jamboard kita. Jadi kita minta murid semua masuk. Nanti kita akan nampak lah siapa yang akan masuk kat sini kan. Dia akan appear kat sini kan. Jadi kita akan kena pasti siapa yang akan masuk. Baik, untuk yang pertama ni, sebab saya tak sediakan apa-apa bahan kat sini dan saya takkan cerita pun apa yang ada informasi di dalam ni. Saya tak cerita sebab saya just nak kongsikan bagaimana dari sudut teknikalnya, settingnya untuk kita nak buat. Apabila kita dah sediakan bahan, kita nak minta pelajar ni, murid bersama dengan kita di dalam kita punya Jamboard. Baik, andaikan sekarang ni, bayangkan di dalam whiteboard kita ni dah ada latihan, cikgu semua dah buat latihan dalam ni kan. Cuma kita nak bagi je latihan tersebut kepada murid ataupun pelajar kita lah. Baik, macam mana settingnya? Saya nak tunjuk cara setting. Kita pergi ke ni, share ni, kita pergi share, tekan share, klik share. Baik, dalam share ni kita akan ada apa? Kita nak supaya nampak kat sini, get link ni. Sekarang ni restrict only people added can open with this link sahaja. Maksudnya hanya yang ada akaun yang email dia eddidik.edu saja boleh. Jadi kalau kita share dengan anak murid yang ada akaun Gmail ataupun akaun MOE, dia tak boleh nak buka link ni. Jadi kita tekan share with eddidik.edu kan. Kita ubah dia punya setting ni lah. Kita ubah kepada anyone with the link. Jadi sesiapa pun yang dapat link ni, dia boleh tengok lah, dia boleh buka link tersebut. Cuma kat sini kita nak bagi murid tu dia buat latihan.
yang kita sediakan tu. Jadi kita kena ubah dekat bahagian viewer ni kepada editor. Tukar kepada editor. Jadi dah selesai kita dah ubah link, semua boleh tengok dan murid pun boleh buat dalam Jamboard kita tu. Kita copy link dulu. Copy link dan kita tekan done. Bila kita dah copy link tadi, apa next stepnya, langkah seterusnya kita tekanlah Ctrl V dan kita tekan send message. Jadi murid-murid kita dah boleh bersama dengan kita untuk menjawab latihan di dalam whiteboard yang kita sediakan. Mudah kan? Senang sahaja. Jadi boleh guna teknik ni untuk kita bersama-sama dengan murid kita buat aktiviti di dalam whiteboard kita. Sekian, kita jumpa lagi di next tips dan trik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.